ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 32, baris yang ke-11 daripada bawah. Baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka misalnya itu, yakni misal yang hendak memudahkan faham. Maka misalnya itu, yakni misal yang hendak memudahkan faham. Misal yang hendak memudahkan faham. Padahal Allah Ta'ala Maha suci seperti itu misal. Misal nak mudah faham. Padahal Allah Ta'ala Maha suci seperti itu misal. Mana jaga ni. Misal ni tak kena-ngena dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ni tak kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana seperti engkau sebut akan seseorang lelaki dengan lidah engkau, maka sebutan seorang lelaki itu, yakni lafaz yang kau menyebutkan lelaki itu masuk pada lidahmu, ada di lidah, dan zat laki-laki yang kena sebut itu tiada masuk pada lidahmu. Mulut kita sebut Abdullah, mulut kita sebut. Di lidah kita sebut Abdullah, tapi bukan zat Abdullah tu masuk di lidah kita. Oh, kalau masuk di lidah kita, masuk dalam mulut kita, rabik mulut. Apa? Rabik ke apa? Rabik, koyok. Rabik ada? Ada. Kita sebut rabik ni maksud lain. Kita sebut rabik ni OKU sikit tu lah. Pada ni kita kan kalau cakap rabik OKU sikit je. Dia panggil mulut rabik zaman dulu kan. Tu OKU tu lah. Tapi sekarang ni dia ada rawatan dah. Mana jadi comel molek-molek sekarang ni. Kalau zaman kita dulu-dulu kok begitulah dia sampai ke mati. Kalau dululah kan tak. Tapi sekarang ni dia ada perubatan. Maknanya dia buat pembedahan jadi comel. Waktu kita sebut rabik. Ada ni sebut selu-selu takut terasa. Sebut selu-selu. Orang hok luar ikut orang luar tu so dah ambil tahulah apa dia. Tak faham, tak tahu pun tak apa. Dahlah kalaulah Abdullah tu kita sebut dengan lidah, zat Abdullah masuk dalam mulut kita kok. Koyok mulut kitanya. Ada ni. Jadi lidah kita sebut Abdullah. Lidah sebut Abdullah bukan zat Abdullah tu masuk di lidah kita. Tapi apa yang kita sebut tu nak menunjukkan
zat Abdullah tu begian. Dia nak pergi ke mana ni? Maka inilah makna kata yang dibaca kalamullah pada lidah. Kalamullah yang kita duk baca tu. Kalamullah kita duk baca tu, hak tu baharu, bukan sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah duk duduk di kalamullah hak ada huruf itu baca ni. Tapi kalamullah yang kita baca ni menunjukkan bahawa di zat Allah ada sifat kalam. Adakah Quran yang kita duk baca kalam ni, di situlah sifat kalam Allah yang qadimah? Tidak. Tapi apa yang kita baca dalam Al-Quran, kalamullah yang kita baharu ni, menunjukkan atas di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Itu nak buat perbezaan. Lidah sebut Abdullah. Adakah zat Abdullah tu masuk di lidah kita? Ada. Tapi sebutan kita Abdullah tu menunjukkan atas zat Abdullah ada di luar tu lah besar tu. Lidah kita sebut Abdullah. Adakah di lidah kita tak Abdullah duduk? Tak. Abdullah duduk luar tu, besar tu. Tapi apa yang disebut ni menunjukkan tu zat Abdullah. Tapi bukan Abdullah tu duduk di lidah. Jadi kalamullah Al-Quran yang kita baca ni, bukan di situ sifat kalam Allah yang qadimah. Sebab Al-Quran kalamullah yang kita baca ni baharu, tapi menunjukkan di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Di sini mungkinlah pembicaraannya agak kena berfokus sikit lah. Kena berfokus sikit. Sebab digunakan kalam, digunakan Quran, digunakan kalam, satu digunakan Quran, satu pada dua makna. Kalam sifat yang ketiga belah, qadimah. Kalam mullah yang kita dah baca dalam surat, dalam mushaf tu, hak tu baru. Tapi kalam juga Quran tu satu pergi kepada kalam, sifat kalam yang ada di zat Allah. Dan Quran juga pergi kepada lafaz yang kita duk baca dalam mushaf tu. Jadi kalam ni dia keluar dua makna. Quran keluar dua makna. Pergi kepada satu sifat kalam yang qadimah yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kalam ataupun Quran kena kepada lafaz yang kita baca, yang diturunkan yang diturunkan melalui wahyu Jibril alaihi salam. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ini yang diturunkan ni, yang diturunkan oleh malaikat Jibril ni. Ini kalam Quran yang lafaz yang kita baca. Hak tu baharu. Tak ada ni. Jadi apabila kalam Allah ni pergi pada yang qadimah sifat kalam, pergi kepada lafaz yang kita baca. Quran pergi kepada kalam yang ada di zat Allah. Quran pergi kepada lafaz yang kita duk baca. Satunya qadimah, satunya hadisah, baharu. Bila baharu makhluk,
Jadi di kalangan muwafaqah ahlus salah nak jaganya supaya tidak tidak apa ni, pergi kepada kalam yang qadimah, maka haram kita kata kalamullah Quran yang berlafaz yang kita baca itu makhluk Allah baharu dan juga makhluk Allah, haram kata gitu. Tapi waktu Quran kalamullah Quran yang kita baca, ya, tapi nama sama dengan sifat kalam yang qadimah di zat Allah Ta'ala. Gitu kita letak molek lah antara kalamullah Quran lafaz yang kita baca yang ianya adalah makhluk Allah baharu dengan sifat kalam Allah yang qadimah. Kita bagi molek lah. Bolehlah bagi molek bagi orang yang belajar comel-comel. Macam sebut mengulpah lah, belajar comel-comel juga. Kelek kitab lama sangat dah. Kitab pun cabut kulit dah. Kitab pun auh dah. Bukan kitab auh. Ni kalau pondok lah auh tiok. Ni pada ni kuat kelek kitab lah. Ni pondok lah, ayat pondok. Kuat kelek kitab auh tiok. Pandai auh? Auh tiok. Dia kata cabut habis bulu tiok. Dah kuat kelek kitab. Pandai auh? Auh tau. Auh. Kalau orang sekolah panggil boleh? Tak gitu mana? Auh. Panggil auh juga. Mana? Mana? Mana ji? Auh ialah auh. Dah orang sekolah sebut kataan dia. Haus dah ada. Dua makna. Haus ada juga. Jangan. Betul lah, itu bahasa Terengganu. Auh tapak kasut. Dah bahasa buku. Auh. Tukar dengan Fidau lah. Bukan Fidau? Tak tahu. Dah lah kitab tu kan kulit isi. Dah duduk belek, duduk ngaji belek, buka tutup, bubuh ditiok pula dengan tiok pengau juga dia kata. Tiok tu ketiok lah. Jangan tiok. Ni. Orang tiok. Kita sebut tiok tu ketiok. Boleh ke orang Kota Baru tiok tu jerit nangis. Pulak dah. Kita kata tiok tu ketiok. Boleh ke orang Kota Baru tiok tu jerit nangis. Budak ni bagi tiok. Mana? Budak bagi nangis. Tiok jerit nangis pula. Ada tahu. Dah lah belajar sungguh-sungguh ni. Tapi kadang-kadang faham pun tak kuat mana juga. Ada ni. Takut tak boleh nak ni. Nak bezakan. Sebab akibat tersalah akhirnya kalamullah Quran makhluk baharu pergi kepada sifat yang ada di zat Allah makhluk baharu kafir lalu. Sampai kafir. Faham tak ni? Sekarang sifat kalam Allah yang dipanggil Quran, sifat yang ke-13, sifat yang qadimah. Itu dipanggil kalam ismi, isim, nama bagi sifat kalam yang ada di zat Allah. Atau boleh panggil kalam nafsi, kalam yang ada di zat Allah. Sebab kalam ni ada 4 nama kalam ni. Satu laginya kalam yang lafaz yang kita duk baca tu.
Itu dipanggil kalam lafzi. Apa kalam lafzi? Kalam lafaz yang kita duk baca tu dipanggil kalam lafzi. Jadi yang pertama, sifat kalam Allah qadimah. Yang kedua, kalam Allah, lafaz yang kita baca memanglah makhluk Allah, baharu. Bila makhluk baharu, bila baharu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-dua tu panggil kalam, dua-dua tu panggil Quran. Hak qadimah, hak baharu, kalamullah panggil Quran, kedua-dua. Hak qadimah sifat Allah. Adapun kalamullah Quran kena kepada lafaz yang kita baca, ialah Quran duduk tangan kita tu. Memanglah makhluk Allah, Allah yang jadikan. Kertas makhluk Allah, Allah yang jadikan. Huruf, titik, baris makhluk Allah jadikan. Baharulah yang kita duk baca tu. Tapi persoalan sekarang ni, kalaulah hak kita duk baca ni kalamullah Quran ni makhluk baharu, akhirnya dia pergi kepada sifat kalam Allah yang qadimah, tiba-tiba ditukar. Hak tu pun kata makhluk juga, baharu juga. Kafir lah. Jadi macam sifat kalam kita lah. Sifat kalam kita yang di lidah ni makhluk Allah, Allah yang jadikan. Baharu kan kalam kita ni kan, sifat kalam yang di lidah kita tu adalah makhluk Allah, baharu, Allah yang jadikan, letak di lidah kita. Tiba-tiba sifat kalam yang di zat Allah, makhluk Allah, baharu, memang sah kafir. Maka nak jaga takut kesamaran dengan sifat kalam Allah yang qadimah, maka kalam Allah Quran, lafaz yang kita baca yang diturunkan ke atas Nabi SAW, haram kita kata makhluk Allah baharu. Wajib kena kata qadim juga. Melainkan dalam tempat mengajar ni kita nak cerita betul-betul. Kenapa dia haramkan? Quran kalamullah yang memang makhluk, yang memang baharu, haram kata gitu. Kerana supaya jangan memberi waham, memberi kesamaran akan baharu sifat kalam yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia puak Mu'tazilah ni, ada puak Mu'tazilah berpegang kalam Allah berhuruf bersuara, dan ada pula yang menyatakan mereka menyangka kalam Allah bersuara tu hak qadimah tu lah. Hak qadimah tu pasal dia kala sifat kalam Allah bersuara. Satu puak. Dan ada puak Mu'tazilah pula memang dia menafikan sifat kalam di zat Allah. Kita maklum kan puak Mu'tazilah sifat ma'ani tak ada belaka di zat Allah. Qudrah, iradah, kalam tak ada di zat Allah. Jadi puak Mu'tazilah ni kalam Allah ni kena hak kita duk baca tu je. Pegangan puak Mu'tazilah tak ada sifat kalam yang qadimah, tak ada. Faham tak ni? Dia Mu'tazilah. Di zat Allah tak ada sifat qudrah, di zat Allah tak ada sifat iradah, tak sampai ke sifat kalam tak ada di zat Allah. Allah kuasa dengan zat, Allah kehendak dengan zat, Allah mengetahui dengan zat, Allah hidup dengan zat,
Allah mendengar dengan zat, Allah melihat dengan zat, Allah berkata-kata dengan zat. Tak ada sifat makna 7 di zat Allah. Itu Mu'tazilah. Jadi tak ada sifat kalam di zat Allah. Adapun sifat wujud kidam baka, itu ijma' ahli sunnah ke Mu'tazilah ke berpegang wujud kidam baka. Adapun qudrah irah berkalam, khilaf antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Wujud kidam baka sampai ke wahdaniyah, ijma' ahli sunnah pun berpegang wujud kidam baka. Mu'tazilah pun berpegang wujud kidam baka. Tidak berpegang Allah bersifat wujud kidam baka, sahlah kafir. Adapun menafikan di zat Allah sifat qudrah yang sampai kalam, tak ada kafir. Itu Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni kalamullah hanya ada satu, iaitu ni kalam ya, lafaz yang dibaca. Tu dia nak mati tu, tu makhluk baharu, nak kemah dia. Dah nanti bertukar dengan kalam Allah yang qadimah. Tak ada kalam Allah yang qadimah di zat Allah. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia punah daripada awal. Mu'tazilah punah daripada awal. Dia punah daripada awal ni, dia menarak ah. Orang punah dari awal ni dia menarak, pada menarak melarat jakit-jakit. Dia punah daripada awal, dia akan melarat. Dia akan melarat lah. Satu dia melarat. Dia punah daripada awal. Ada ni. Macam ginilah orang yang menipu. Pada dia menipu. Jadi dia nak tutup penipuan dia, ditipu lain pula. Nak tutup lagi, ditipu pula. Nak tutup lagi, ditipu pula. Jadi asalnya sekali tipu je. Nak melindungi bahawa dia menipu, ditipu kat lain pula. Ni dia salah daripada awal. Sama juga dengan berpegang Allah bertempat. Lepas tu mulalah bertempat macam mana? Bertempat atas arah. Arah makhluk asal tak ada. Lepas tu sebelum ada arah, Allah bertempat di mana? Kita tidak berpegang awal-awal dah Allah bertempat. Dah tu kenapa tanya sebelum ada arah Allah bertempat di mana? Bukan kita nak tanya, kita nak tengok dia kat mana. Itu tak ada tu. Tak ada. Akidah kita tak ada. Sebelum ada arah Allah bertempat di mana? Kita berpegang Allah tidak bertempat. Sebelum ada arah, selepas Allah jadikan arah, Allah tidak bertempat. Soalan tu tak ada bagi kita. Tapi soalan tu akan ditimbulkan kepada orang yang berpegang Allah bertempat atas arash. Sebelum ada arah, Allah duduk di mana? Kamu berpegang Allah bertempat ke? Dah. Tapi kenapa tanya seumpama tu? Dah kamu kata Allah bertempat atas arash, arah makhluk Allah yang baharu. Sebelum arah Allah duduk mana? Jawapannya bagai-bagai lah pula. Macam-macam jawab. Ada orang marah. Yang duk tanyalah Allah bertempat di mana? Sebab Allah tak beritahu. Allah beritahu lepas ada arah, barulah Allah bertempat atas arah. Sebelum tu Allah tak beritahu. Tak sudah tanyalah bertempat di mana pun. Ada pula Allah bertempat atas udara. Pula dah. Udara tu tak buat lagi nya. Dia melarat. Ada orang hebat lagi nya. Jawapan dia ni memang dijawab tu kira bernah lah. Mana jawab tu bernah lah. Tak soal dah lah. Jawapan dia bernah macam mana? Allah bertempat di tempat yang qadim. Tu berat. Tu berat. Sebab ada sesuatu yang bukan makhluk Allah, sebab tempat tu qadim. Tu berat. Dia salah awal, lepas tu dia melarat. Jadi Mu'tazilah ni salah di awalnya apa? Di zat Allah tak ada sifat kalam yang qadimah, tak ada. Maka waktu dia nak mati sangat ni, kalamullah Quran yang lapar duk baca ni, hak ni makhluk. Nanti bertukarkan dengan sifat kalam. Tak ada sifat kalam. Dia nak pergi situ. Ini Mu'tazilah. Kita ahli sunnah dah. Di zat Allah
ada sifat kalam yang qadimah. Dipanggil juga dengan Quran. Kena pada sifat kalam yang ada di zat Allah. Kita duk baca ni kalam Allah juga, Quran juga. Cuma kebanyakan sebut kata kalam kena kepada sifat kalam yang qadimah yang di zat Allah Ta'ala. Kebanyakannya sebut kata Quran, kebanyakannya sebut kata Quran kena kepada lafaz yang kita duk baca tu. Dia gitu. Kalam pergi pada dua tadi, Quran pergi pada dua, hak qadimah dengan hak lafaz yang kita baca yang baru ni. Tapi kebanyakannya sebut kata kalam pergi kepada sifat kalam Allah yang qadimah. Sebut kata Quran kebanyakannya pergi kepada lafaz yang kita baca. Gitu jelah. Tapi kalam tetap pergi pada dua makna, Quran tetap pergi kepada dua makna. Satunya sifat kalam yang qadimah, satunya lafaz yang dibaca yang ianya adalah makhluk, yang ianya adalah baharu. Jadi walaupun lafaz kita baca ni makhluk baharu, haram kata Quran lafaz kita baca ni makhluk baharu, wajib kena kata qadim juga. Sebab takut jadi waham kesamaran, pergi kepada sifat kalam Allah makhluk baharu, tu jadi kafir. Gimana? Ada pembicaraan kita ni. Ini kita panjang dah lepas ni. Tapi pembicaraan ni dia kena ni, dia kena fokus sikitlah. Dia kena fokus sikit. Dia kadang-kadang kau tak faham sini ni, dalam sekali orang tak faham kat ada sebab 20, dia faham kok lain hukum pembicaraan kita ni. Hal ni berkait dengan fitnah yang timbul pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, pada masa Imam Syafi'i, pada masa Imam Bukhari. Hal ni hak fitnah yang timbul ni. Faham tak ni? Quran adalah makhluk Allah baharu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan Quran kalamullah qadim, bukan makhluk, bukan baharu. Walaupun sebenarnya memang lafaz yang dibaca itu adalah makhluk, memang baharu. Takut bertukar kepada sifat kalam Allah yang qadimah, yang sedikala tiba-tiba dikatakan makhluk, dikatakan baharu, maka sifat kalam Allah sama dengan sifat kalam kita yang Allah jadikan di lidah kita, makhluk Allah yang ianya memang baharu. Sifat kalam kita lah memang makhluk Allah, memang baharu. Jadi di sini ada dua, kalam yang qadim, kalam yang baharu. Kalam yang baharu ni lafaz yang dibaca. Jadi kalam yang baharu ni menunjukkan di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Kalam Allah yang baharu, lafaz yang kita baca ni menunjukkan di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Nanti dia akan pergi pada pembicaraan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala ni, Nabi Musa dengar kalam mana? Kalam dua-dua ni, sifat kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, dengan kalam yang lafaz yang kita baca yang memang ada huruf, yang memang ada suara. Hak mana Nabi Musa dengar? Jalanan Imam Asy'ari, Allah Ta'ala buka hijab, Nabi Musa dengar sifat kalam Allah yang qadimah, yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu pandangan Imam Asy'ari. Pandangan Imam Maturidi,
Nabi Musa dengar kalam lafzi. Allah Ta'ala menjadikan kalam lafzi di udara. Nabi Musa dengar kalam lafzi, yang ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalanan Imam Maturidi. Hak Nabi Musa dengar ni, dah bercakap dengan Allah kan? Dengar kalam mana? Kalam mana yang Nabi Musa dengar? Kata Imam Asy'ari, Nabi Musa dengar sifat kalam Allah yang qadimah, yang tidak ada huruf, tak ada suara. Ada ni. Kalaulah nak faham dengan lafaz, keluarlah wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada tangan kanan engkau ya Musa. Ada. Tapi sifat kalam Allah Musa dengar bukan berhuruf seumpama, bukan berhuruf seumpama tu. Kalau kira pada huruf cakapan manusia, begitulah difahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Adapun jalanan Imam Maturidi, Nabi Musa dengar kalam lafzi yang ada huruf, yang ada suara, yang menunjukkan bahawa di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Hak Nabi Musa dengar tu makhluk Allah, Allah yang jadikan ni suara didengari oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini dua di sini ni. Satu sifat kalam yang qadimah, satu kalam lafzi, makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana?